Okey, tadi kat mana? Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha annaha a'taqat walidatan. Maimunah dia telah memerdekakan satu hamba perempuan. Walam tasta'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia merdekakan hamba perempuan. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fihi, apabila sampai hari dia, giliran dia, okay? Pada hari itu, qalat, maka Maimunah kata radhiyallahu anha, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. Ya, maknanya engkau perasan tak ya Rasulullah, sebenarnya saya telah merdekakan hamba perempuan saya. Ya. Qala, kata Nabi SAW, awa fa'alti, kamu dah buat ke? Qala na'am. Ya. Nabi kata Maimunah, ya, saya dah merdekakan dia. Qala, kata Nabi SAW, ama innaki law a'taitiha akhawalaki dengan kana a'zama li ajriki. Dan semuanya kamu, Nabi kata, kalau kamu berikan hamba perempuan itu kepada akhwal. Akhwal ni bapa-bapa saudara sebelah mak. Akhwal ini perkataan plural bagi khal. Khalun, pak saudara sebelah mak, ataupun mak saudara kalau khalatun, mak saudara sebelah mak, adik mak, kakak mak, abang mak, itu khal, akhwal. Ya, Nabi kata kalau kamu bagi kepada saudara-saudara sebelah mak kamu, kana a'zama li ajraki, nescaya pahala kamu akan jadi lebih besar. Nabi kata lebih besar, kerana kamu telah memberi nafkah kepada kaum kerabat kamu yang paling dekat. Hadis muttafaqun alaih, pakai Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis nak jelaskan bahawa, hadis nak jelaskan bahawa sedekah ke atas zawil qurba, kaum kerabat yang terdekat, afdal wa a'zam, lebih afdal, lebih utama dan lebih besar pahala dia, kerana dia padanya ada sedekah dan silah, menghubungkan ar-rahim tadi kan, silaturahim. Itu. Kemudian Ali menjelaskan bahawa di antara ada panggil apa, kebijaksanaan seorang hamba, kefakihan dia dengan seorang hamba itu, bahawa dia bermesyuarat dengan orang-orang yang berilmu lah untuk melakukan satu perkara. Kalau di sana mungkin dia lepas pandang, dia nak buat satu perkara, tiba-tiba yang bila dia tanya orang yang berilmu ni, dia dapat buat benda yang pahala yang lebih besar, kan? Itu dia dapat pahala di antara dua perkara tadi kan. Pahala dapat, tapi yang kalau buat yang satu lagi besar pahala dia. Macam dia sedekah kan, dia merdekakan hamba dia dapat pahala. Tapi Nabi kata kalau kamu hadiahkan hamba tadi kepada keluarga sebelah mak kamu, lagi banyak pahala bila kamu merdekakan dia macam tu. Itu Nabi SAW kan. Itu dia. Ada seterusnya, wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dia kata, qadimat alayya ummi. Asma binti Abu Bakar ni dia dua beradik dengan Aisyah, satu pak mak lain. Mak lain. Ya. Dia kata mak saya datang jumpa saya, wahia musyrikatun, dalam keadaan dia itu musyrik, tidak beriman lah. Fi ahdi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, semasa Rasulullah masih hidup.
Jadi bila mak dia semai ziarah dia, fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun minta fatwa dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya berkata, qadimat alayya ummi. Mak saya datang melawat saya. Wa hiya raghibatun. Dalam keadaan dia mari itu kalau dia memang nak mari, bukan terpaksa dia. Dia nak mari, nak tengok saya, jumpa saya. Tapi dia musyrik. Dia musyrikah, tidak beriman. Afa asilu ummi. Boleh tak saya hubungkan silaturahim dengan mak saya? Saya bersilaturahim dengan mak saya, boleh tak? Sedangkan mak saya musyrikah, tak beriman. Masa itulah qala na'am sili ummaki. Kata ya, hubungkan silaturahim dengan ibumu. Di mana orang kalau masuk Islam, hubungan dengan mak dia tak putus pun, hubungan dengan ayah dia tak putus pun, dengan dia tak putus pun. Hubungkan silaturahim. Macam biasa. Cumanya dia beriman, mak dia tak beriman. Tapi mak dia suruh dia jadi kafir, tak boleh lah. Jadi macam biasa hubung mak dia, ayah dia. Gitu. Dia tak perlu pun kalau nak tukar-tukar nama, tak perlu pun. Masuk Islam bukan syarat masuk Islam tukar nama. Abu Bakar masuk Islam tak tukar nama pun. Umar, adakah nama lain sebelum Islam? Mana ada? Nama dia Umar juga sebelum Islam. Osman sebelum Islam ada nama lain tak? Tidak. Nama tu. Jadi kita nak tukar pun nak buat nama Abdullah, Bakar bin Abdullah. Itu sebab dia Allah. Bebas ya. Bin Abdullah. Pak dia benih pak dia. Mak dia. Tiba-tiba bila masuk Islam bin Abdullah. Sahabat-sahabat tetap bin yang sama. Sa'ad bin Waqqas tu semua tadi kan. Bin yang sama, bukan tukar bin. Nama tak tukar. Dia nak tambah nama, tak bisa lama. Sebab tu dia tak boleh masuk Islam. Pasal apa? Masuk Islam nak tukar nama. Jadi bin pak dia bin oleh. Dia bagi orang bin pak dia. Jadi satu masalah. Hanya pada Bani Melayu saja. Hanya Bani Melayu saja. Bani bangsa ya. Bangsa ya. Muslim. Nama sekian tak kisah, nama apa pun. Cumanya janganlah nama benda-benda yang tidak berhala Allah. Benda-benda yang tuan, benda yang kata raja, segala raja boleh. Benda segala raja Allah Ta'ala lah. Contohnya Syahansyah. Syahansyah ni maknanya raja segala raja. Tukar nama dia. Kan ada orang dia nama apa? Dia nama rumah saya nama apa? Dia kata nama api bila apa tu? Rumah ada balik rumah tu tukar buat nama dia, buat nama dia lah. Dia buat nama api ke. Baik. Jadi hadis muttafaqun alaihi. Maknanya mak dia tu mari dalam keadaan mak dia tengok dia nak minta pada sesuatu kan. Dia mak dia betul lah. Bukan mak daripada susuan. Dikatakan mak susu ya. Tapi yang sebenarnya mak betul adalah isteri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi maknanya ini bila mak dia pakai ni, mak dia pakai ketika masa lepas kejadian Hudaybiyah lah. Kalau kejadian Hudaybiyah maknanya tak ada lagi lah, kan? Mak dia pakai sekatan kepada musyrikin Quraisy, tak ada lagi lah. Kejadian Hudaybiyah tu kan, pada sulh Al-Hudaybiyah tu. Dia wajiblah menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabat dia walaupun mereka orang kafir. Kerana mereka masih ada lagi hak kekerabatan tu ada. Masih lagi. Jadi menghubungkan silaturahim dengan ahli waris kita yang kafir itu bukan maknanya kita
maksudnya bermualah dengan mereka atau berwalak dengan mereka. Walak yang dilarang maksudnya ketaatan, kecintaan yang dilarang, bukan macam tu lah. Dia hanya jenis daripada berbuat kebaikan dan berlaku adil lah, kan? Bukan pada perkara yang diharapkan. Ini nak menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan keadilan Islam dalam memberi setiap hak itu akan haknya tanpa menzalimi. Kan? Jadi walaupun kau kerabat kita di kafir, tapi kita tak tinggalkan mereka kerana mereka ada hak hubungan silaturahim yang kita lagi, dan hak kerabatan itu. Kemudian wa'an Zainab al-Thaqafiyyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala, daripada Zainab dia al-Thaqafiyyah, daripada kabilah Bani Thaqif, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syar nisa'i walau min huliyikunna. Nabi kata, bersedekahlah wahai sekalian wanita, walaupun daripada gelang kamu, perhiasan kamu. Nabi suruh bersedekah. Qala, kata Zainab, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun kembalilah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, pada siapa? Kepada Abdullah lah. Dia kata pada suami dia, innaka rajulun khafifun dhatil yad, ya, semuanya kamu lelaki yang miskin tapi bekerja. Dhatil yad maksudnya ada tangan, boleh kerja tapi susah, kan? Maksudnya boleh menerima sedekah lah, senang. Khafif mana ringan, zatil yad ni ada tangan, bukan makna zahidah. Ringan ada tangan, bukan maksud gitu. Ringan ni maksudnya tak kaya lah, khafif. Zatil yad maksudnya boleh bekerja. Wa inna Rasulullah qad amara nabi sadaqah fa'tihi, sesungguhnya Rasulullah perintahkan kami untuk bersedekah. Kamu pergi tanya Rasulullah, isriya suruh pergi Abdullah bin Mas'ud, tanya Rasulullah SAW, fas'alhu fa in kana dhalika yujzi'u anni, kan? Kalau aku boleh bersedekah pada kamu, maksudnya kalau saya boleh bersedekah pada abang, isteri nak sedekah pada suami dia, boleh ke tak boleh? Jadi dia tengok suami dia susah, tapi bekerja susah kan, kerja pun tak cukup. Jadi maknanya boleh tak isteri nak sedekah pada suami? Kita tanya Rasulullah, tengok boleh ke tak boleh. Kalau tak boleh, saya nak sedekah pada orang lain. Kalau boleh, saya nak sedekah kat abang dia, kat suami dia. Ya. Faqala Abdullah Abdullah kata kat bini dia balik, bal i'tihi anti, kamu lagi tanya. Dia kata kat bini dia, kamu lagi tanya. Dia suruh bini dia sendiri, dia tak mahu. Fa'tihi fantalaqtu, maka aku pun pergilah, kata Zainab. Dah suami dia kata macam tu, dia pun pergilah. Fa'idha mara'atu minal ansari, tiba-tiba ada dijumpa ada satu orang perempuan daripada Al-Ansar. Dia paling muhajir. Ada Al-Ansar. Bibabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatuha, hajat aku sama dengan hajat dia. Maksudnya kalau dia tanya, apa dapat jawapan? Aku tak payah tanya, kan? Jadi maknanya sama hajat kami. Saya tak tanya apa. Saya nak tanya benda yang sama juga, kan? Boleh tak sedekah kat suami? Bayar zakat kat suami ke, sedekah kat suami ke, boleh tak? Okay. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Ada kita sini. Adalah Rasulullah telah ulqiyat alaihi al-mahabah ni, apa dia maksud? Imam al-mahabah ni saya mengaji dulu. Saya tengok bawah ni, dia dalam mahabah dia. Mahabah ni rasa segan, macam tu lah. Kan? Telah dicampakkan ke atasnya rasa segan, al-mahabah. Fa kharaja alaina Bilal. Mahabah ni dah dekat mana? Kita sebut ulumul hadis. Tamam.
Okay. Maka keluar Bilal. Faqulna lahu, maka kami pun kata kat Bilal. Siapa kami itu? Zainab lah. Zainab dengan apa-apa seorang perempuan Ansar tadi kan. Kami kata dekat dekat Bilal, "Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu." Kamu Bilal pergi pada Rasulullah sallallahu beritahu kat Rasulullah anna imra'ataini, bahawa ada dua orang wanita bil babi, dekat dengan pintu rumah Rasulullah, tas'alanika, mereka berdua nak tanya soalan kepada kamu. Atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima, boleh tak mereka berdua bersedekah kepada suami mereka? Dan Nabi suruh sedekah kan, apa pun nak sedekah ni ya. Wa ala aitamin fi hujurihima, dan ke atas anak yatim yang ada di rumah mereka berdua tadi. Boleh kita boleh ya. Wala tukhbirhu man nahnu, jangan cerita kat Rasulullah siapa kami, jangan beritahu. Kan? Ini kisah yang berlaku kan di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi fadakhala Bilal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, maka Bilal pun masuk jumpa Rasulullah, maka dia tanya Rasulullah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huwa? Rasulullah tanya Bilal, siapa mereka berdua tu? Siapakah mereka berdua? Ya. Qala imra'atu minal ansar, Bilal berjawab, dia kata seorang perempuan daripada Ansar dan Zainab. Tapi tak tahu Zainab dia mana? Zainab mana? Kan? Faqala Rasulullah, ayu Zainab hiya? Zainab yang mana satu? Kan? Faqala imra'atu Abdullah, dia kata isteri Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma ajran, mereka perlu dapat dua pahala. Dia dapat dua pahala. Ajrul qarabah, pahala sedekah pada kaum kerabat suami. Wa ajrul sadaqah, dan pahala sedekah. Jadi kalau suami miskin, isteri boleh sedekah pada suami. Kalau suami miskin, isteri kaya, dia boleh bayar zakat pada suami. Boleh. Ya, suami tak boleh bayar zakat pada isteri, suami tak boleh zakat sebab itu tanggungjawab dia. Ya. Jadi gitu. Maknanya itu juga ibu bapa boleh zakat pada anak-anak, kalau anak-anak dah lepas rumah, dah kahwin, rumah tangga lah. Ada tanggungan. Ada kisah Ma'ad bin Yazid kan. Ma'ad bin Yazid no? Kisah dia hadis. Kalau dia pak dia nak bagi zakat, kita kan mesti lah bagi kat satu orang. Pergi cari siapa yang nanti, kalau ada orang yang berhak untuk terima zakat ni, bagi ya. Tiba-tiba anak dia makin ni. Orang tu tengok anak dia susah kan, bagi. Dia pun pergi jumpa ayah dia, kata saya, ayah ambil waktu saya ambil. Dia kata, aku bukan nak bagi aku bagi orang lain. Jadi ayah dia pergi jumpa Nabi yang salah. Jumpa Nabi, bagi tahu kan, anak dia termasuk di antara asnaf lah. Anak dia, pak dia pergi bayar zakat, anak ambil. Jadi bila saya ceritakan, misalnya Nabi kata, untuk kamu apa yang kamu niatkan, kamu tu ayah lah kan, Yazid. Dan untuk kamu apa yang kamu ambil, hak kamu ambil, Ma'ad. Maksudnya ayah boleh bayar zakat dekat anak kalau anak tu bukan tanggungan dia lagi lah. Kalau anak tanggungan dia, dia bela makan, dia boleh makan. Anak dia tu dah kahwin, dia rumah tangga sendiri, semua kan, begitu boleh. Adapun suami dengan isteri pun, suami boleh bagi pada isteri boleh bagi pada suami. Macam kisah Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud ni lah, radhiyallahu anhu.
Hadis muttafaqun alaih. Jadi maknanya pengajaran daripada hadis ya silatul aqarib bis sadaqah. Jadi kita menghubungkan kaum kerabat kita dengan sedekah. Akan terhasil dengannya dua pahala, pahala sedekah dan pahala menghubungkan tadi dengan kaum kerabat. Ya harus sedekah. Okay. Sedekah isteri ke atas ahli keluarga dia, suami dia, anak-anak dia kan, boleh. Kemudian ada menjelaskan harus bagi wanita untuk keluar dari rumah kerana hajat dia lah, kerana hajat dia bekerja ke apa-apa, nak belajar ke apa-apa, tentang soalan agama apa, dengan syarat izin suami lah. Habis itu. Jadi untuk ilmu ni wajib lah, tanya soalan-soalan yang bermanfaat wajib untuk menghilangkan kejahilan. Kemudian hadis selanjutnya wa an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Herakl atau Herakl sebagai katakan. Dia mana ya? Hadis panjang. Hadis yang panjang berkenaan kisah Herakl, bahawa Herakl berkata kepada Abu Sufyan, Herakl kan, "Famadza ya'murukum bih?" Dia tanya Abu Sufyan, apa yang Nabi itu suruh kamu? Dia suruh kamu buat apa? Jadi ketika sampai kepada dia surat Nabi SAW, surat Nabi hantar surat kan, itulah Abu Sufyan ke situ. Jadi Nabi SAW tahu tentang Nabi Herakl ni. Dia tahu tentang Nabi sebab dia ni walim. Dia baca kitab Injil, baca dia maknanya dia ahli kitab. Dia tahu tentang Nabi, tentang Rasul yang akan diutuskan. Dia tahu sifat-sifat semua dia tahu. Dan dia juga di antara orang yang menanti hirap Rasul ini. Itu dia mahu dia orang ajar, kan? Jadi ajar roh kan. Bila Abu Sufyan pergi, dia tanya, apa yang Nabi suruh? Abu Sufyan pun jawab, sebab kata dia suruh kami wa'budullaha wahdahu, adalah kamu sembah Allah Ta'ala sahaja, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kamu sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Wa turku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang telah dikatakan oleh nenek moyang kamu. Dia sembah berhala, sembah berhala, untuk semua orang tinggalkan. Wa ya'muruna bis salati, disuruh kami salat, disuruh kami bersikap jujur, wasidqi, bercakap jujur, wal afaf, dan jaga maruah, kan, harga diri, wasilah, dan disuruh kami menghubungkan silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maknanya hadis contoh panjang dia, dalam contoh panjang dia bahawa dia kata betul, itulah dia Nabi, itulah dia keadaan seorang Nabi. Dia tanya lagi, adakah pengikut semakin bertambah, semakin kuat? Abu Sufyan kata semakin ramai. Abu Sufyan kata kalau aku tak malu nak bohong, dia tak bohong lah, tapi malu nak bohong. Dia malu, walaupun dia Muslim masa tu, dia malu cakap bohong. Dia cakap betul. Apa Raja tanya ni, betul berlaku, dia beritahu betul-betul. Maka Raja ni kata itulah dia Nabi, itulah dia keadaan seorang Nabi. Kalau dia dah dekat aku, dia basuh kaki dia, aku akan basuh kaki dia, kata Raja tadi. Ketua Raja panggil semua rakyat dia kumpul dalam kota tadi. Disuruh tutup, tentera dia tutup segala pintu kota, tutup habis. Semua, bila dia kumpul semua, Raja pun kata, apakah pandangan kamu semua terhadap aku? Mereka kata, Raja kami yang kami sayang semua kan, yang kami sembah semua gini. Dia kata, macam mana kalau aku ikut Nabi ni? Macam mana kalau aku masuk Islam? Bila dia pada dengar, dia kata itu pakat lari selerak habis. Kita pun tak mau. Dia pun tak mau Raja dia masuk Islam. Lari, dia terpiak kan. Bila lari sampai kat pintu berkunci, tak boleh keluar. Raja kata dia panggil dia balik. Kulis kata, panggil balik semua. Tak telefon Raja panggil dia, ketua panggil, kumpul banyak rakyat dah. Sebenarnya aku nak tengok kamu sayang kamu dekat aku macam mana.
Sekarang aku tahu lah kamu sayang aku hanyalah dah uji kamu saja. Mati kafir dia. Ya. Tapi tak suat dia. Nabi kata, aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan beri pada kamu 2 pahala. Pahala beriman dengan Alkitab dan pahala beriman dengan Rasul yang terakhir ini, Rasulullah SAW. Kitab Injil lah, tak tahu Injil kan? Beriman dengan kitab yang sebelum ni, kedua pahala. Wa in tawallaita, kalau engkau berpaling, fa inna 'alaika ithmal arisiyin, maka kau akan tanggung dosa semua pok arisi. Arisi ni maksudnya falahin, pok-pok peladang ni. Sebab dia ni peladang, petani. Kamu tanggunglah semua dosa-dosa petani ni. Tapi dia pilih kufur di atas Islam. Maka dia tak jadi masuk Islam pada apa? Dia pilih kedudukan tadi. Padahal bila dia masuk Islam pun Allah akan tinggikan lagi kedudukan dia. Tapi dia bagus lah, dia bagi hadiah. Tu Maria Qibtiyah tu hadiah lah tu. Maria Qibtiyah tu kan, hadiah dia kepada Nabi SAW yang melahirkan Ibrahim tu. Hadiah dia. Yang tak hadiah kan Nabi SAW, dia hadiah. Tapi tak masuk Islam. Dia tahu tentang Islam. Memang tahu, terang-terang. Sebab dia sebut dalam kitab dia apa? Nama wasiat sifat macam mana wasiat jelas. Tak beriman. Dia mana Nasrani. Adapun Najasyi, dia masuk Islam. Dia beriman. Ya. Baik. Kemudian apa tadi? Okey. Hadis yang seterusnya. Mana hadis ni Nawawi letak dalam bab ni, bab silah ni dalam kata ni terakhir lah, menghubungkan satu rahim tadi. Hubungan rahim. Kemudian وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط. Kan? Abu Zar dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, semuanya nanti kamu akan menakluki bumi yang disebut padanya Al-Qirat. Al-Qirat. Dan riwayat kata sataftahuna Misra, kamu semua akan menakluki Mesir. Nanti Nabi kata ini mukjizat. Nanti innakum, semuanya kamu nanti akan menakluki. Nabi dah wafat dah. Oh, sahabat menakluki Mesir. Dia wahiyya ardun yusamma fiha al-Qirat. Dia adalah bumi yang dinamakan padanya Al-Qirat. Fastawsu bi ahliha khairan. Maka pesankanlah, maksudnya berbuat baiklah dengan penduduk dia. Berbuat baiklah dengan penduduk dia. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Kerana bagi mereka itu ada perlindungan dan hubungan persaudaraan, rahim, kekerabatan. Okey. Jadi betul apa yang abang sebut tadi kan, tentang yang sebut pengkhususan yang ada orang beritahu yang dia kata apa, silaturahim itu khusus kepada daripada terdekat semua kan. Daripada sedawat ni boleh dipertimbangkan sebab dia kata khilaf. Yang tadi dia panggil hubungan secara khusus. Yang kalau dengan seluruh orang Islam ni dia panggil secara umum. Okey, ada silah, ada hubungan kekeluargaan. Okey, dia kata satu riwayat kata فإذا افتتحتموها فأحسنوا إليها إلى أهلها. Apabila kamu menakluki Mesir, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. فإن لهم ذمة ورحمة.
Karena semuanya bagi mereka itu ada zimmah. Zimmah ini perlindungan, dan rahim hubungan kekeluargaan. Atau qala zimmatan wa sihran, ataupun Nabi kata zimmah ini perlindungan, dan sihran ini hubungan macam ipar itulah. Hubungan perkahwinan. Pasal apa? Cerita dia bawah tu. Qala al-ulama'u, kata para ulama, ar-rahim allati lahum, hubungan mereka yang ada dengan orang Arab tadi, kaunu Hajar Ummu Ismail, bahwa Hajar ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam minhum, adalah daripada orang Mesir. Tidaklah ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah kan pergi ke Mesir kan, Raja Mesir tu dia nak buat jahat kat Sarah, tak boleh buat, Allah jaga. Dia takut, akhirnya dia hadiah pada Sarah Hajar. Hajar ni daripada bangsa Mesir, orang Mesir. Jadi hubungan kekerabatan bangsa Arab Hijaz dengan Mesir ni ipar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, hubungan perkahwinan. Jadi bila dapat pada Sarah, mana dapat pada Sarah, Hajar bagi kat Sarah. Sarah ni tak ada anak, jadi dia hadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bagi hadiah. Lepas tu yang boleh Ismail tu. Jadi bila boleh Ismail, dia kata keturunan Ismail tu dah lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kaitan antara Nabi kita dengan bangsa Mesir, Mesir. Itu dia hubungan. Dia sudah dipanggil saya tadi. Ibrahim AS kan, dengan Hajar, lahirnya Ismail. Kemudian Ismail itu mana ada Nabi? Tak ada Nabi seorang pun. Yang Nabi semua daripada Ishak, Ibrahim, Ishak, Yaqub, tunggu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua kepada jalur Nabi Ishak. Ishak anak siapa? Anak Sarah. Ishak anak Sarah alaihissalam. Lepas tu daripada anak Hajar ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia jalur susun galur dia macam tu. Maria jadi wasiyah. Begitu juga Maria itu yang dihadiahkan kepada Nabi Islam, Mesir, Qibtiyah. Aku lah suka hadiah kan? Ummu Ibrahim. Tapi daripada Ibrahim mati kecil kan? Alaihissalam. Putra Rasulullah SAW dari kalangan orang Mesir. So dari kita berbuat baiklah pada ahli Mesir. Mesir. Pesan daripada bangsa Arab dia lah, Hijaz tadi kan, orang itu. Dia mukjizat cerita tentang apa yang kamu lakukan datang. Jadi kata hubungan silaturahim kepada sebelah ibu macamlah hubungan silaturahim dengan keluarga sebelah ayah sama kan. Jadi anjuran berbuat baik kepada kaum kerabat dan berhubung silaturahim walaupun dengan kita kata secara perkahwinan lah kan, walaupun bukan musyrik walaupun orang musyrik, selama mereka tidak memerangi Allah dan Rasulnya begitu. Padahal bangsa Israel pun mana hubungan juga dengan bangsa Arab kan? Adik-adik semua tu adik-adik kan? Yahudi dia mana Nabi, turunan Nabi Yaqub alaihissalam, itu Nabi Ibrahim juga kan? Jadi mana bangsa Arab daripada mana yang Quraisy dia kata contohnya kan, dia bangun daripada Nabi Ibrahim juga adik-adik. Tapi hakikatnya semua manusia ni daripada dia lah, daripada Adam dan Hawa. Seperti itu. So disuruh berbuat baik sama manusia. Kemudian
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, katanya, lama nazalat hadhihi al-ayah, apabila turun ayat ini, surah Asy-Syu'ara ayat 214, Allah kata, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, hendaklah kau beri peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Bila turun ayat ini, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy, Nabi panggil semua orang Quraisy. Fajtama'u, maka mereka semua mari. Pada hari di awal Islam, Nabi panggil wasabaha, naik atas bukit Safa. Dulu bukit Safa bukit lah, kali tak ada bukit lah kan, jadi dia jatuh naik kan. Dulu bukit Safa panggil wasabaha. Wasabaha ni maksudnya perkataan panggil waktu kecemasan lah. Kalau tak guna perkataan tu boleh waktu cemas lah. Jadi bila orang dengar, maknanya ni benda penting, musuh nak serang orang, kan, peperangan ke apa-apa, dia orang takut dengar, cemas. Pakat mari kumpul dekat bukit Safa, kan, Safa tadi, mari panggil semua Quraisy. Bila berkumpul semua, tak boleh biar tak wakil lah. Nabi panggil secara khusus, secara umum, panggil secara khusus. Nabi kata, ya Bani Abdi Syams, hai keluarga Abdi Syams, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, hai keluarga Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, pelihara diri kamu semua daripada api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, hai keluarga Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, pelihara diri kamu semua daripada neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga keluarga Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, pelihara diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Hashim, hai keluarga Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu semua daripada neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu daripada neraka. Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan diri kamu daripada neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku tak memiliki apa-apa untuk kamu daripada Allah. Aku tak boleh buat apa. Masing-masing selamatkan diri. Aku tak boleh buat apa kita. Fa inni, maka sungguhnya aku la amliku lakum, aku tidak memiliki untuk kamu minallahi syai'an, apa-apa pun daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi kamu hati-hatilah, Allah nak bagi kamu hatu-hatulah, aku tak boleh buat apa. Ya, ghaira anna lakum rahiman, kecuali aku dengan kamu yang ada hubungan kekeluargaan, kerabatan, sa'abulluha bibiladiha, aku akan basahkan hubungan itu, maksudnya aku akan sentiasa sambung hubungan silaturahim dengan kamu semua. Ada riwayat Muslim. Macam tu kami panggil semua, kan? Supaya selamatkan diri masing-masing daripada api neraka. Cuma Nabi boleh buat apa? Aku dan beradik, aku boleh hubungkan hubungan silaturahim dengan kamu. Bila benda tu aku tak boleh buat lah. Nak masukkan kamu dalam syurga ke, itu kerja Allah Ta'ala. Diwajibnya kat antara kita ingatkan keluarga kita lah, kan? Supaya serahkan segala kewajipan masing-masing. Biarlah sampai akhir sana nanti, sampai di akhirat nanti, nafsi masing-masing, kan? Tak ada nak selamatkan siapa-siapa. Tadi kita sendiri pun kita takut macam mana, kita tak tahu. Ada dia. Kemudian وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, aku dengar Rasulullah SAW terang-terang, bukan rahsia-rahsia. Nabi cakap kuat-kuat, bukan Nabi cakap pelan-pelan. Aku dengar terang-terang. Yaqul, Nabi kata, inna ala bani fulan laysu biawliya'i, ya, sesungguhnya keluarga bani si fulan, ya, keluarga si fulan bukanlah pelindung-pelindungku, penolong-penolongku, bukanlah mereka itu penolong-penolongku. Innama waliyallahu, hanya saja pelindung aku adalah Allah. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh, yang baik, mereka itu akan menjaga aku, bukan keluarga. Ya, walakin lahum rahimun,
Akan tapi untuk mereka ada hubungan kekerabatan. Abulluha bibilaliha, yang akan lakukan teruskan hubungan kekerabatan tidak. Nah, tapi yang ada al-wala, hubungan kasih sayang, kan membantu tolong-menolong ni hanya bersama dengan orang-orang beriman. Orang kafir tidak ada. Ya. Mereka hanya ada hak kekerabatan saja. Ya. Tuan-tuan ini. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال وسأل إلى كذا يا رسول الله أخبرني, ceritakan kepada saya, khabarkan kepada saya, bi'amalin yudkhilunil jannah, dengan amalan yang boleh masukkan saya ke dalam syurga. Sahabat tanya hatinya, wa yuba'iduni minan nar, dan boleh jauhkan saya daripada neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah Ta'ala saja, jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salat, dirikan salat. Wa tu'ti zakah, bayar zakat. Wa tasilur rahim, hubungkan silaturahim. Boleh masuk syurga. Ini ya. Tengok tak banyak, tapi bayar lah. Okay. Semua Allah Ta'ala saja, jangan syirik. Syirik apa ya? Syirik apa? Kan? Solat, zakat, hubung silaturahim, boleh masuk syurga, jauh daripada neraka. Jangan putuskan hubungan silaturahim. Itulah dia. Jadi Subhanallah mengatakan majlis sini. Adik panjang bab ni lafaz. Bab silaturahim kan. Adik ke-20 lebih. Bab cara apa berbuat baik kepada bapa dan silaturahim. Ada soalan apa? Ustaz, ya. Yang pasal syirik tu, Ya. kan, maksudnya tak kira lah syirik kecil ke syirik besar ke. Syirik kecil masih ada harapan. Syirik besar tak ada harapan. Yang dimasukkan di sini adalah syirik zat. Kan? Yang dimasukkan di sini adalah syirik besar. Syirik kecil macam riak, itu syirik kecil lah. Maknanya riak dia batal pahala yang kita riak padanya lah. Contohnya kita tukar orang RM10, terumbat dan 7 orang lah, kan? Bagi tahu orang lah, kita tukar RM10. Contoh lah. Tak suka RM10, kita orang RM500 pula, RM500. Seorang lagi bagi sekor lembu tu, tukar. Kalau apa? Kerana riak, semata-mata kerana riak lah. Lah hati dia, kerana riak. Nak riak ni apa dia riak? Nak menunjuk pada orang perbuatan kita. Itu syirik kecil. Dia menghapuskan pahala amalan itu sajalah. Pahala amalan letak. Kan? Tapi itulah dia dosa besar. Dosa besar. Kena istighfar taubat lah. Kan? Atau dia rugi, ya rugi. Kita buat benar-benar tiba-tiba jadi abu. Kan? Sekor susah banyak-banyak jadi abu. Jadi kalau kita sembunyilah ibadat kita. Tapi ada kalau kita kena zahirkan juga. Sebab sebagai motivasi pada orang lain. Kan? Pada pekerkus kan, kita pun buat kan. Dia macam apa? Dia buat kan. Kita pun apalah juga. Ada yang gitu. Maka yang dimaksud di sini wala tusyriku bihi syai'an, yang bersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ini syirik besar lah. Sebab syirik kecil ni dia laut yang dalam tepi, boleh kena orang. Sebab tu ada doa kan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dia doa minta jauh daripada syirik kecil lah. Doa minta jauh daripada riya. Jadi selalu kan dalam kita berhenti insyaAllah sama lagi lah pada hari Ahad. Ahad kita baca tafsir insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.